Kebanjiran warga asing, apa yang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini rakyat dikejutkan dengan penahanan dan dakwaan seramai 46 individu termasuk 27 pegawai Jabatan Imigresen dalam serbuan serentak di 4 negeri selepas terbabit sindiket salah guna cop keluar dan masuk di sempadan negara. Ops Selat digerakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia JIM membabitkan serbuan di Putrajaya, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Turut ditahan 14 ejen pekerja asing dan 5 orang awam, semuanya berusia antara 21 hingga 46 tahun. Mereka dipercayai memainkan peranan sebagai orang tengah dalam operasi haram tersebut. Menurut sumber berita harian, sindiket berkenaan menjalankan aktiviti mereka sejak setahun lalu dan SPRM mengesan pembabitan mereka ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Sindiket menerima banyak permintaan daripada majikan untuk melanjutkan tempoh izin berada di negara ini dan permintaan pekerja asing termasuk parti yang mahu pulang ke negara asal mereka, kata sumber yang tidak dinamakan seperti dipetik. Pengarah siasatan SPRM Nur Azlan Muhammad Razali mengesahkan 56 orang ditahan setakat ini termasuk ejen pekerja asing. Dilaporkan juga salah seorang daripada pegawai imigresen tersebut mempunyai rekod jenayah samun dan curi kereta dan dipercayai terlibat dalam kongsi gelap. Itu adalah kerja jahat barisan hadapan dalam episod keluar masuk warga asing sehingga menjadi kebanjiran di negara ini. Namun pendedahan oleh jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC membuka pekung yang disembunyikan oleh pemain-pemain yang lebih besar di sebalik kebanjiran warga asing ini. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera, Wong Hon Wai, meminta beberapa pemimpin politik peringkat atasan menjelaskan pembabitan mereka sebagai orang tengah yang membawa pekerja asing ke negara ini melalui special approvals atau kelulusan khas. Sambil memetik laporan PAC, Hon Wai menamakan 5 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional pada sidang media di Parlimen kemarin. Saya meminta mereka untuk menjelaskan penglibatan mereka dalam aplikasi khas untuk pekerja asing. Mereka tidak mengemukakan permohonan untuk hanya menggaji pembantu rumah asing. Kami masih boleh menerimanya, tetapi bukan ini yang berlaku. Ini untuk membawa puluhan, ratusan orang asing, kata Hon Wai. Menurut Hon Wai, mereka merangkumi 55% atau 512,315 daripada keseluruhan 928,825 kelulusan berbanding dengan 416,510 permohonan yang diluluskan melalui sistem biasa yang berlaku antara tahun 2016 hingga 2018. Beliau mendakwa orang tengah pengambilan pekerja asing menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kelulusan khas bagi melepasi peraturan sedia ada. Hon Wai menggesa mereka yang terlibat dalam penemuan Ketua Audit Negara mengenai pengambilan pekerja asing dalam laporan CD1 2018 untuk memberi nama orang tengah berkenaan. Kelima pemimpin politik berkenaan mungkin hanya puncak bongkar ais. Terdahulu, pengerusi PAC, Wong Kah Woh, mendedahkan selain keberadaan orang tengah, laporan itu menegaskan pemberian terlalu banyak kelulusan khas untuk membelakangi peraturan yang ada dan kemasukan pekerja asing yang gagal dalam pemeriksaan perubatan mereka. Kini siasatan oleh PAC telah dibuat, individu terbabit sudah dikenal pasti, laporan telah ditulis, bilis sudah ditangkap. Apa lagi yang ditunggu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia? Jangan cakap tak serupa bikin.